السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأمين وآله وصحبه ومن نصره واتبعه ووالاه إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه ومغفرة ورضوانه وحسن الخاتمة عند الموت ورفع الدرجات في الجنة ومرافقة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وابتغاء شفاعة يوم القيامة على هذه النية وكل نية صالحة شاملة خيرات الدنيا والآخرة وإلى حضرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Ta'ala. Kita manfaatkan kesempatan masa, kesihatan, umur dan segala tenaga dan segala nikmat. Kita manfaatkan untuk persediaan kita di alam akhirat dengan menambah ilmu dan juga memperbetulkan amal ibadah kita melalui pengajian kita, kitab fiqh, Fiqhul Manhaji, fiqh Imam Asy-Syafi'i, dan kita dalam bab ibadah, tajuk muka surat 358, ataupun daripada awal kita bicara tentang tata cara mengikut imam. Yang pertama yang dah kita bincang, imam tak boleh, makmum tak boleh duduk depan lebih pada imam dari sudut kedudukannya dan juga dari sudut perbuatannya. Kedudukan tak boleh kaki tumit makmum depan daripada tumit imam. Itu menyebabkan batal sembahyang makmum. Jadi kalau sama rata tumit makmum dengan tumit imam sama, makruh hukum dia. Yang baiknya ke belakang sikit tumit makmum ni daripada tumit imam. Tapi kalau orang lelaki sembahyang seorang, biar depan jari makmum sama garis dengan tumit tu imam. Kalau seorang makmum lelaki, makmum dan imam pun lelaki. Kalaulah makmum 2 orang, 3 orang dan lebih, orang lelaki semua, maka dia duduk sekadar tempat sujud dia lebih sikit, tempat letak kepala sujud lebih sikit, baru jumpa tumit tok imam, garisan tumit tok imam. Kalau apa cerita lagi, kalaulah makmum perempuan 1 orang dan imamnya adalah lelaki, maka kena duduk belakang tok imam. Sebaiknya sejauh yang mungkin, sejauh yang boleh. Kalaulah imam pun perempuan, makmum pun perempuan 1 orang, maka duduk macam makmum lelaki dengan lelaki tadi, duduk sebelah menyebelah, beza tumit sahaja. Ataupun makmum perempuan ramai 2, 3, 4, 5 orang, imam perempuan, maka duduk sama dengan seorang juga, beza tumit di kiri dan kanan imam perempuan tadi. Itu kita dah bincang jelas. Dan jarak antara makmum dengan imam, kalau dalam satu masjid, jauh mana pun tak apa, tak batal. Contoh makmum perempuan seorang tu, belakang sekali lah, imam seorang depan, imam depan. Jarak berapa jauh? Masjid Haram contohnya, makmum 2 orang je, laki depan dengan dekat dengan imam. Perempuan dia dekat bangunan atas belakang, tak ada masalah, selagi dalam satu bangunan masjid. Itu hukum masjid.
Adapun rumah ataupun sembahyang di dataran luar, antara imam dengan makmum tak boleh lebih daripada 300 hasta. Ni 1 hasta. Lebih kurang 3 hasta ni 1 meter. Kita anggarkan 1 meter. 1 meter setengah sebenarnya. 3 hasta, 1 meter setengah. 300 hasta berarti 150 meter. Jarak makmum paling last lelaki tadi dengan makmum paling awal perempuan, jarak dia tak boleh lebih pada 150 meter. Kan? Kalau sembahyang luar ni, sembahyang di luar. Satu lagi, kalau sembahyang makmum di luar tapi imam dalam masjid. Imam ni masjid lah, kata kita punya rumah ni macam masjid. Sini makmum. Imam makmum semua. Tapi makmum 2 orang je lelaki. Orang perempuan sembahyang kat luar luar rumah. Jarak orang perempuan luar rumah, ukuran dia tak boleh lebih 150 meter daripada, bukan daripada makmum, tapi daripada pintu masjid. Dia kira pintu, bukan kira imam. Jarak ni kira jarak. Jarak orang perempuan paling awal, katalah dia mungkin belakang dengan pintu masjid. Kalau luar tu memang tak ada orang yang ikut pun, 2 orang je perempuan, boleh ikut dari sini. Kalau jarak dengan pintu masjid tak lebih 150 meter. Contoh Masjidil Haram lah kan. Kalau zaman Covid dulu semua orang sembahyang dalam masjid berapa orang je, berapa keratnya, tok imam berapa orang je. Okey, yang luar tu duduk kat jalan raya, kena ukur daripada pintu masjid yang paling dekat dengan dia, dengan kaki dia berdiri tu, tak boleh lebih 150 meter. Okey, tu jarak antara saf dengan saf, antara masjid dengan orang yang saf, yang tak boleh. Kecuali kalau jarak dekat pun tapi ada pengadang seperti sungai. Kata ada sungai tang ni, tepi rumah ada sungai. Nak kira dengan pintu masjid dengan dia tu 50 meter je, tapi dah sungai. Tak boleh. Itu terputus. Pemisah, tak boleh kira dah. Dia tak boleh ikut tu imam sebelah tu, seberang sungai tu. Dia buat imam lain. Kan, daerah lain, negeri lain, kawasan lain. Tak boleh lah. Okey, itu bab jarak kita dah bincang itulah. Okey, yang kedua tengok muka surat 358 pula, 359. Buku tu 359 muka surat dia. Kedua, makmum hendaklah mengikut perpindahan imamnya dalam semua rukun fi'li. Tadi kita kira jarak kedudukan berdiri. Tapi sekarang ni kita nak bincang tentang perbuatan, rukun fi'li, rukun perbuatan. Makmum tak boleh potong tok imam. Tak boleh dia pi dulu sujud, tok imam tak sujud lagi. Itu nak bincang hal tu. Perbuatan makmum hendaklah terkemudian, masuk ke belakang sikit, daripada perbuatan imam, tetapi sebelum selesai perbuatan imam tersebut. Jadi contoh nak sujud, biar imam Allahu Akbar dah kepala rapat ke sujud, baru kita mula bergerak sebenarnya. Tapi kita ni kadang-kadang, saya pun kadang-kadang dia Allah, kita pun dah jalan. Kan? Okey, yang pertama, sebaiknya biar imam lengkap perbuatan tu baru kita pindah pi situ. Rokok, Allahu Akbar, dah memang komplit dia punya rokok, baru kita turun, Allahu Akbar. Kita ni makmum. Jangan dia Allah, kita pun jalan sama jalan. Itu kurang baik. Makruh hukumnya. Tapi batal tak? Tak batal. Tak batal. Tapi makruh hukumnya. Kurang baik. Sebaiknya imam habis. Sebab tu imam pula kena jujur dalam jadi imam dia. Kita kata ada imam tu penipu. Macam mana imam menipu? Dia Allah Akbar dengan pergerakan tak selari. Mungkin Allah Akbar lambat, mungkin bergerak lambat. Contoh, Allahu Akbar baru bergerak. Allah Akbar dah habis dah. Allahu Akbar baru dia turun rokok. Faham tak? Allah Akbar dia dah habis, itu tak kena. Itu sebut imam menipu.
Sebab tu imam tu yang salah. Makmum jadi macam salah, tanggungnya tu imam. Sebab dia tak tally antara pergerakan dengan bunyi Allah Akbar. Sebenarnya dia kena bagi bergeraknya sama. Jadi Allahu Akbar, bar je dah cukup lengkap, sempurna. Tadi dia Allahu Akbar baru turun rokok, salah. Ataupun dia turun dulu baru Allah Akbar. Allahu Akbar dah rokok dah baru bunyi Allah Akbar, itu pun salah. Akan imam makmum belakang celaru dan makmum belakang akan mungkin terlibat dengan tak sah semayang. Siapa yang tanggung? Tok imam lah salah. Dia kena mula bergerak je bunyi Allah Akbar, lengkap bar. Sebab tu dia nak berdiri nak turun sujud kan lama panjang Allah Akbar. Allahu Akbar kena panjang dia punya harakat tu. Tak boleh dia Allahu Akbar tapi bergerak jauh lagi. Ini menipu. Jadi namanya Allah Akbar tu, takbir tu kita nama takbir intiqalat, takbir pergerakan. Jadi penipulah, bergerak dulu baru takbir. Makna takbir tu macam bukan takbir pergerakan. Ataupun takbir dulu baru bergerak. Tak, namanya takbir pergerakan, perpindahan. Masa bergerak mula Allahu Akbar. Kalau jauh panjang Allah tu. Kalau dekat, contoh daripada sujud ke duduk, dekat kan? Allahu Akbar. Ataupun rokok, nak turun rokok, Allahu Akbar, pendek je nak buat apa? Nak buat panjang. Sebab pergerakan dia pendek. Biar sama. Mula Allah, mula gerak. Bar dah tamat. Jadi panjang-panjang lah. Itu nama takbir intiqalat. Jadi imam jangan buat silap. Kalau dia penipu tadi, menyebabkan makmum belakang mungkin ada terlibat dengan tak sah. Tak sah semayang. Contoh, kan kita nak dapat rakaat, biar dapat sekurang-kurangnya rukuk bersama untuk imam. Tidak? Kita main lambat masbuk. Allah Akbar, oh imam rukuk lagi ni. Kita pun Allah Akbar, sempat. Rupanya imam tipu kita. Dia dah bangun tak bunyi lagi Sami Allahu liman hamidah. Kan? Dia dah bangun, kita ingat dia tak bangun lagi sebab dia tak bunyi lagi Sami Allah. Kita tak nampak makmum perempuan belakang. Kan? Jadi dia Sami Allah. Patutnya dia daripada rukuk Sami Allah, bunyi Sami Allah tu sambil bergerak. Baru makmum kata, oh aku tak dan rakaat tadi. Faham tak? Bila tak dan, dia kena tambah satu rakaat lagi kan? Tapi sekarang ni imam dah bangun berdiri tegak, baru Sami Allahu liman hamidah. Dia kata, oh aku dan lah tadi. Berarti dia cukup rakaat tak? Tak cukup. Semayang maghrib dia 2 rakaat je. Makmum masbuk tadi. Batal semayang dia. Siapa tanggung dosa tak semayang maghrib dia? Tu imam. Imam menipu kita kata. Ni imam tipu pergerakan dia. Kan? Jadi makmum yang nampak tak apa, dia tahu. Makmum yang tak nampak ni. Jadi masalah. Tak boleh. Imam kena bergeraknya sama dengan Allahu Akbar ataupun Sami Allah. Sama. Kan? Okey. Itu namanya perbuatan tadi. Makmum hendaklah terkemudian, belakang sikit. Barulah makmum boleh ikut lengkap. Ni dia takbir Allah Akbar, baru dia turun. Jadi makmum dah ke depan sujudnya, imam tak sampai lagi. Pasti Allah Akbar dia dah habis. Kan? Adalah makruh bagi makmum terkemudian satu rukun daripada imamnya, malah solatnya batal jika ketinggalan 2 rukun. Okey, tak boleh pula jauh sangat dengan tu imam. Imam nak berdiri nak turun rukuk, Allahu Akbar, dia duk baca Fatihah lagi. Ghairi duk betul ghairi tak behir. Kan? Sebab itu imam dah Sami Allahu liman hamidah, dia baru habis waladdallin. Makmum tadi amin, dia baru turun rukuk. Itu makruh hukumnya. Dia ada 2 hukum. Satu Fatihah masbuk, satu Fatihah untuk muwafiq. Masbuk dan muwafiq. Yang Fatihah untuk masbuk, ya boleh dia separuh jalan. Cakap mana dan. Contoh dia, masbuk ni apa? Dia mai lambat. Masa dia jumpa imam tu tak sempat nak habis Fatihah.
dia takbir lambat. Hanya berlaku pada rakaat pertama orang je, rakaat pertama saja, takkan berlaku masbuk pada rakaat kedua dia. Tak jadi masbuk itu. Rakaat kedua dia baca Fatihah dia lambat. Iyyaka na'budu wa iyya. Imam laju dah rokok. Yang tu tak boleh dia potong dia punya Fatihah. Kena habis waladdallin. Kena belajar lah bagi laju. Imam tu lah kena ada ilmu, bijak sikit, kena bagi peluang orang belakang habis Fatihah. Nak baca inna pun lanjut-lanjut lah, jangan inna ta'ini kal kautsar wa rasulil har. Tak, dan dia bismillah pun tak habis lagi. Imam dia sepatut kena bagi ruang kesempatan untuk makmum dia untuk habis Fatihah. Dia nak baca qul huwallah, baca lanjut sikit, qul huwallahu ahad. Ataupun dia baca laju kufuwan ahad, dia tambah satu surah lagi, qul falaq pula, supaya bagi kesempatan orang belakang nak habis Fatihah. Dia tahu belakang-belakang ni semua slow-slow semua kan, dia bagilah kesempatan sikit. Ni tak bagi kesempatan langsung, laju dia seorang. Ni imam tak cerdik kan? Tak boleh memimpin sebenarnya. Jadi dia kata makruh makmum terlalu lambat sangat sampai imam dah pindah rukun lain, dia duduk tangan tu juga, makruh. Tapi kalau jarak dia dengan imam satu rukun saja, makruh. Kalau jarak dia dengan tok imam dua rukun, dia tak bergerak lagi, Fatihah dia duk ghairi lagi, kawan ni tok imam nak turun sujud dah, boleh batal sembahyang makmum. Okay. Boleh batal sembahyang makmum. Jadi tak boleh. Jadi kesimpulannya, dia tak boleh ditinggal oleh imam pergi ke depan lebih dua rukun yang panjang. Ataupun dia potong tok imam sampai dua rukun. Dia potong tok imam dua rukun. Imam tak gerak, dia dah pergi ke depan dah. Imam duk Fatihah tak habis, dia dah rokok, tidak sujud. Macam mana tak tahulah tu kan. Tak pernah berlaku kot kan. Mungkin dia pekak ke, petuli ke, dia dengar takbir orang lain ke. Jadi yang tu batal. Jadi imam mana nak tahu semua 500 orang makmum, mana tahu seluruh. Tapi imam ni kena buat kadar sederhana lah, ukuran kadar sederhana, kira-kira lama ni dah habis dah orang Fatihah, orang biasa-biasa tu kan, mana tahu orang yang gagap kan. Tak dimik kira lah. Okey, tengok ni dia kata, adalah makruh bagi makmum terkemudian satu rukun daripada imamnya, malah solatnya batal jika ketinggalan dua rukun yang panjang. Dua rukun yang panjang ya. Contohnya, imam telah rokok, lepas itu i'tidal, sami Allahu liman hamidah, imam punya. Kemudian imam sujud pertama dan bangun duduk, sedangkan makmum masih duduk berdiri, Fatihah tak habis lagi. Dia kira dua rukun panjang. Mana dua rukun panjang? Rokok rukun pendek, i'tidal rukun pendek, sujud pertama rukun panjang, duduk rukun pendek, nak masuk sujud kedua, itu kira rukun yang kedua. Dia tak bergerak lagi, duk Fatihah duk ghairi tak habis lagi kan, duk ghoi nak pergi betul rain tu, berdiri, batal sembahyang. Kalau tak niat mufaraqah, imam nak sujud kedua dah, dia tak habis lagi yang tu, batal sembahyang. Batal sembahyang dia kan. Okey, dia tak boleh nak habis juga Fatihah dia. Di situ bila dia berdiri, dia ada dua pilihan. Pilihan pertama, tak usah duk ghairi, Allah Akbar, rukuk terus. Lepas tu Fatihah dia tak habis lah. Tak habis, tak, rakaat dia kira kosong. Dia tak habis Fatihah, rakaat dia kira kosong. Tapi dia nak jaga pahala jemaah, nak ikut imam juga kan. Jadi rakaat dia kosong. Jadi imam bagi salam, dia tambahlah satu lagi. Okey. Buat macam mana? Rakaat kedua pun tak dan juga. Rakaat ketiga maghrib pun tak dan juga. Dia sama ada dia ikut, jadi tambah dia punya 3 rakaat lagi ya. Jadi 6 rakaat dia sembahyang. Orang nampak 6 rakaat. Atau pilihan kedua, dia mufaraqah, tak nak ikut lah. Jadi dia sendirilah pandai menilai kan.
Ataupun dia tak tahu tu imam tu laju, dia pergi masjid surau mana, tu imam tu express. Kan? Yang tu dia mufaraqah. Biarlah imam pergi ke depan, dia duduk betul lah Fatihah dia tu. Buat slow dia. Kan? Tak payah nak rigan. Was-was sebenarnya penyakit. Dan penyakit tu tak boleh layan dia. Yalah, dia tu tak boleh layan penyakit tu. Dia kena lawan was-was. Maksudnya was-was daripada syaitan. Dia kena lawan. Contohnya dia bismillahirrahmanirrahim, dia rasa macam tak betul. Dah betul dah, cukup. Dia penyakit was-was, dia kena lawan. Kita pun jangan layan was-was. Contohnya kita takbir, Allahu akbar. Okey tu. Habis dah akbar. Macam tak jadi, buat lain. Yang ni kita layan syaitan, syaitan kata, oh aku boleh makan yang ni. Lagi, bagi was-was lagi, tambah lagi, tambah, lama-lama lagi teruk, lagi parah. Jadi kita was-was tak boleh. Kalau kita ada was-was, Allahu akbar. Jadi kira jadi. Anggap okey. Kebanyakan berlakunya pada orang buat haji umrah. Dia dah habis balik Malaysia dah. Baru tanya, ustaz, saya rasa masa tawaf saya dulu macam ada benda tak kena. Itu was-was syaitan. Dah habis dah waktu hang duk Mekah tu. Dah yakin kan? Dah yakin, tak tanya pun. Mai Malaysia baru nak tanya. Itu was-was. Saya selalu jawab, dah, tak usah fikir, benda tu dah taqabbalallah dah. Allah terima dah, sudah. Kan? Nak hilangkan dia punya was-was syaitan. Jadi macam itulah semayang kita. Bila kita dah bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau time tu baru teringat, okey lagi lah, kita anggap macam betul lah salahnya. Tadi tak baca Fatihah apa? Okeylah, buat lain lah. Tapi dah 5 hari dah. 5 hari dah teringat, aku hari tu ni baca Fatihah ke tak? Yang tu was-was syaitan. Tak payah fikir lah. Anggap taqabbalallah. Kan? Okey. Contohnya imam telah rukuk dan i'tidal, kemudian sujud dan bangun sedangkan makmum masih lagi berdiri tanpa sebab yang dimaafkan. Tetapi jika dia ketinggalan disebabkan suatu yang dimaafkan seperti lambat bacaan, dia dibolehkan terkemudian daripada imam sehingga 3 rukun panjang. Walau bagaimanapun, jika masih tidak madai untuk mengikut imam selanjutnya, dia hendaklah menghentikan perbuatan yang sedang dia lakukan. Maksudnya stop Fatihah, baru iya, dah rokok je lah. Dia hendaklah menghentikan perbuatan yang sedang dia lakukan dan terus mengikut imam. Kemudian dia hendaklah menyambung perbuatannya semula yang tertinggal selepas imam mengucap salam. Maksud tambah rakaat. Rakaat tu kosong, dia tak habis Fatihah. Dia kena tambah lah berapa rakaat yang tak cukup tadi. Jadi atau tu pilihan pertama dia bagi tahu, tapi pilihan kedua mufaraqah, terputus dengan imam, cerai dengan imam. Bercerai dengan imam, berpisah dengan imam, mufaraqah, dia buatlah sembahyang dia sendiri. Okey, itu dari sudut perbuatan tak boleh potong imam dan tak boleh ketinggalan daripada imam. 2 rukun yang panjang. Okey, ketiga, mengetahui perpindahan. Orang nak jadi makmum ni kena tahu imam buat apa sekarang. Khususnya perempuan kan, di belakang tirai, belakang dinding. Dia hanya dengan suara aja, tak nampak. Jadi itulah imam ni kena bijak, kena amanah. Jangan tipu tadi ni, Allah Akbar, tapi dia turun sujud. Makmum belakang, Allah Akbar pendek ni macam turun rokok kot. Kan? Rupanya imam sujud, kita duduk rokok belakang. Dah tak kena, tak tally kita punya ikutan. Jadi yang salahnya tu imam. Imam menipu tadi. Ketiga, pindahan. Hal ini sama ada makmum melihat imamnya atau melihat sebahagian makmum belakang. Dia tak nampak tu imam, tapi nampak makmum lelaki yang dekat dengan dia. Okey, tak apa juga. Boleh juga tu pun. Kan? Ataupun dengar suara mubaligh. Mubaligh ni penyampai suara tu. Kalau zaman dulu tak ada mikrofon, dia ada mubaligh macam di Masjidil Haram, dia kekal mubaligh walaupun ada mikrofon. Allah Akbar, Allahu Akbar. Tu mubaligh ni sebut. Mubaligh, penyampai.
Tapi itu sunnah Nabi. Dia orang kekalkan juga. Kita dah ada mikrofon, tak guna dah membalir. Pasti mikrofon boleh dengar dah tu imam suaranya. Kan? Kalau putus mikrofon, sunnah orang belakang kena jadi mubalir. Orang yang kuat suara dia. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walaupun 5 orang balik, masjid besar. Depan tu balik, belakang ni ada lagi sambung, belakang supaya orang belakang sana boleh dengar. Kan? Tak perlu dilantik. Dia pandai-pandai buat sendiri pun tak apa. Tujuan dia niat nak bagi sampai orang sana. Kan? Okey. Tadi kena tahu perpindahan. Walaupun tak ada suara tapi ada TV, boleh juga. Dikira juga. TV tengok fokus tu imam. Kita nampaklah di skrin, oh dia rokok. Tapi suara putus. Tak ada suara, boleh. Itu dia kira sah. Kalau suara pun tak dengar, orang puan dalam bilik belakang, suara pun tak ada, tak sampai mikrofon, memang tak nampak. Tak boleh agak-agak. Itu batal, tak sah. Jangan ikut imam. Sembahyang sendiri. Ataupun buat jemaah lain. Ada 2-3 orang, main kita buat sini, kita tak dengar apa. Dalam masjid yang sama, ya. Walaupun dalam masjid yang sama, tapi tak dengar, tak nampak imam, tak nampak makmum, tak dengar suara, mikrofon putus. Buat jemaah lain. Gantiklah sampai-sampai di imam. Orang puan. Okey. Ada lagi. Keempat, imam dan makmum jangan terpisah oleh jarak yang luas, jarak yang jauh. Syarat ini adalah apabila kedua-duanya tidak berada di dalam masjid. Sama ada dua-dua tak ada masjid, makmum dengan imam duduk sembahyang kat padang. Ini kena ambil jarak. Jarak antara makmum paling dekat dengan imam kan. Belakang imam ada makmum pertama, lelaki. Jarak last makmum tu dengan makmum yang paling awal belakang sana, tadi tak boleh lebih pada 300 hasta. Tetapi dia kata, jika sama-sama berada dalam masjid, maka mengikut imam adalah sah walaupun jauh, macam di haram tadi kita sebut. Satu bangunan masjid. Imam manahala Masjidil Haram belakang tu kat 0,5 kilometer. Jauh, tapi dalam masjid juga sah. Okey. Sebab satu bangunan masjid. Maksud dalam satu masjid. Sebab tu surau-surau di hotel dia namakan wakaf untuk Masjidil Haram. Nak bagi jadi satu masjid dengan bangunan masjid. Boleh. Mayang di situ. Kadang-kadang dia sebut masjid juga. Macam dalam Clock Tower tu, dia sebut masjid juga. Masjid wakaf untuk Masjidil Haram. Jadi kata ulama di sana dianggap sebahagian Masjidil Haram. Walaupun kita sembahyang tak ada imam dalam tu, ikut imam Masjidil Haram sana. Itulah mazhab Syafi'i kita. Kena kira pewakaf tu, dia wakaf untuk Masjidil Haram, kira hukum Masjidil Haram. Kalaulah ada masjid kecil, dulu masjid Kuching kan, dulu zaman dulu. Dia yang tu boleh ikut Datuk Imam Masjidil Haram? Tak boleh, sebab itu masjid yang lain. Sebab pembinaan tu pembinaan masjid lain. Bukan Masjidil Haram, tak wakaf untuk Masjidil Haram, itu masjid lain. Kalau orang duk Ajiat Sud, dia ada nama Ajiat Sud, Ajiat Musafi. Belakang Clock Tower ada satu masjid kecil atas bukit. Kan? Siapa duduk hotel dekat-dekat tu, contoh Makarim, hotel Makarim. Naik bukit sikit, jumpa satu masjid kecil. Masjid tu tak boleh ikut Masjidil Haram. Sebab dia bukan Masjidil Haram. Dia masjid dia, ada nama masjid dia lain. Tapi yang bangun dalam Clock Tower ada surau tadi, itu dia orang namakan wakaf untuk Masjidil Haram. Berarti situ boleh ikut. Dalam mazhab Syafi'i kena kira macam tu. Adapun dalam mazhab Hanafi, Maliki lagi longgar. Tak sebut macam tu, kita sembahyang dalam hotel kita di bawah tingkat mana pun boleh ikut. Walaupun bukan dalam bangunan masjid dalam clock tu. Di lobi tingkat 1. Kan? Lobi tingkat 3, tingkat 11. Dataran ikut Masjidil Haram dalam mazhab Maliki boleh. Kita mazhab Syafi'i tak boleh buat yang tu. Kita tak boleh lah.
Dataran boleh lah sebab dia satu level. Itu ground floor G. Itu dia satu level lah dengan dataran. Itu boleh. Itu semua mazhab boleh. Ni masalah tingkat satu. Kan nak turun kita kata kena membelakang. Ni tingkat satu macam ni, nak turun tangga pusingnya tu. Yang tu bagi kita mazhab Syafi'i tak boleh, kecuali itu pun masjid. Kalau itu masjid, okey boleh. Kalau itu bukan masjid, tak boleh. Itu kira masjid lah tadi. Kita nama surau tu nama masjid. Jadi kalau katalah lantai atas ni bukan masjid, ni lobby ataupun restoran tingkat 3 tu kan. Clock tower tingkat 3 food court, tingkat 4 food court. Kita sembahyang kat situ ikut imam, tak boleh. Sebab apa? Itu bukan masjid. Bagi kita mazhab Syafi'i tak sah. Mazhab Maliki dia kata sah. Sebab tu kita jangan larang ada orang sembahyang. Dia orang sembahyang. Mungkin dia mazhab Maliki. Biarlah kat dia kan. Kita tak boleh. Ya. Macam-macam lah sana. Jadi kita sebab tu pergi sana jangan duk tiru. Oi, ustaz, Pak Syekh tu janggut tebal lagi pada ustaz tu. Jubah besar, dia buat macam tu, buat macam ni. Kan? Kita pun tiru. Dah, janggut ni siapa boleh simpan? Kan? Ilmu lain. Dia kata tadi, okey. Tetapi jika sama-sama berada dalam masjid, maka mengikut imam adalah sah walaupun jauh manapun. Jarak antara kedua-duanya ataupun terlindung oleh dinding. Kalau dalam masjid, contoh katalah rumah kita ni masjid ni. Orang sembahyang dalam bilik ikut tu imam sini boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Sembahyang atas ikut tu imam sini sah. Yang penting dia belakang pada imam. Sebab ni bangunan masjid. Adapun rumah lain. Rumah orang atas tak boleh ikut tu imam tang ni. Dia sembahyang atas kan? Sebab nak kena pusing tu. Kalau dalam bilik tu bolehlah sebab pintu depan. Dapur boleh sebab pintu depan. Jangan dapur ya boleh kan? Gitu Macam rumah kita ni onik dululah. Kan? Onik dulu yang atas tu tengok dia tempat dia semayang, makmum semayang. Kalau dia nak pergi ke Tok Imam macam mana? Kalau jalan ke depan tak pusing-pusing belakang, jumpa Tok Imam, boleh duduk semayang situ. Tingkat atas tu. Tapi dia ada yang bilik utama bilik utama tu tak boleh. Sebab bilik utama tu nak pergi ke Tok Imam dia kena pusing belakang macam tu. Dia kena pusing macam ni. Yang tu tak boleh. Dia ada dekat tangga tu ya kan? Dekat permulaan tangga ke belakang tu boleh. Untuk semayang. Tengok lagi mana tadi. Apabila kedua-dua imam dan makmum berada di luar masjid, kedua-dua imam dan makmum berada di luar masjid, atau imam dalam masjid dan makmum di luar masjid, ketika itu disyaratkan jarak antara keduanya tidak terlalu jauh. Dia tak sebut ni bawah tu. Penentuan jarak adalah sebagaimana yang berikut. Apabila imam dan makmum berada di kawasan yang luas seperti tanah lapang dan sebagainya, disyaratkan jarak antara keduanya tak melebihi 300 hasta Hashimi. Hasta Hashimi. Sejenis nama hasta lah, hasta orang Arab ni. Atau iaitu lebih kurang, kira-kira kita anggap 150 meter. Lihat tu. Kalaulah saf nyambung-nyambung macam Masjidil Haram contohlah kan. Saf yang luar tu daripada masjid penuh, di luar dataran yang marble tu pun menyambung. Hotel 2 km belakang kan, katalah sampai 1 km lah ajak musafi. Tapi safnya tak putus. Sambung. Yang tu jauh mana pi 5 km pun sah. 100 km pun sah. Kan. Tapi kalau terputus, makmum last sana, kita belakang ni. Kita nak ambil kira jarak tu dengan sini ada tak 150 meter? Kan? Ya, makmum last depan kita dengan kita ni jarak berapa? Kalau ni dekat 200-300 meter ni, yang tu tak boleh. Kan, tak boleh. Contoh kalau boleh bayanglah kedudukan hotel kan. Jah baru pergi ikut saya ni, kita duduk di hotel, apa nama hotel tu, Meridian kan. Banyak orang semayang depan Meridian.
Kalau daripada dataran burung tu, dekat depan sana dataran putih tu kan, burung banyak tu, orang stop kat situ je. Soft dia stop kat situ. Lepas tu belakang orang sembahyang meridian. Meridian masih boleh 150 meter. Kalau pi belakang lagi sampai ke belakang lagi meridian lah. Orang ikut tu, mana soft yang paling akhir? Tu dekat dataran putih, dekat burung tu. Batal sembahyang dia. Tak boleh ikut. Jauh sangat. Kan? Tapi kalau dataran putih tu ada putus, tapi belakang dia dekat aiskrim kan, dia makan aiskrim kan. Tentu ada juga 5 orang sembahyang kat situ ikut. Okey. Maksudnya tak putus lah. Ada sambung lagi. Belakangnya 100 meter ada sambung lagi. 100 meter ada sambung lagi. 100 meter ada, pergilah 1 kilometer pun tak apa. Jarak dia tak pernah putus. Jarak dia tu. Kalau tengah-tengah tu mai, kita tengok tadi, jarak ni 300 meter. Kan? 300 meter. Tapi mai 2 orang duduk depan tu, tengah-tengah tu. Jadi menyebabkan kita jadi 100 meter. Boleh ya? 150 meter. Kan? Okey. Jadi jaraknya 150 meter. Sebab tu pernah berlaku dulu. Time haji tak ada masalah. Haji dulu zaman orang ramai tu. Sampai dekat Ajab Musafi, dekat hampir 1 kilometer daripada dataran putih tu. Masih ada orang sembahyang sebab tak pernah putus. Depan hotel, depan hotel, depan hotel, depan hotel. Tapi time umrah tak menyambung. Dia mati dekat dataran burung tu je. Tak ada sambung. Jadi orang belakang tu putus. Dah tak boleh ikut imam. Okey. 150 meter kita ambil kira. Yang kedua, imam dan makmum masing-masing berada dalam bangunan yang berlainan. Seperti 2 buah rumah atau sebuah rumah dan halamannya. Rumah dan halaman tepi itu. Maka, selain daripada syarat yang tersebut tadi, saf daripada satu binaan ke binaan yang lain, itu mesti bersambung sekiranya bangunan yang ada imam di dalamnya itu melencong ke kanan atau ke kiri daripada tempat makmum. Macam mana tu? Rumah depan, daripada satu jemaah imam sana. Kita duduk ini nak ikut sana boleh? Boleh dengan syarat sambung softnya. Dulu tu ada orang sampai depan pintu ni. Soft kita kiblat ke sini. Tak boleh imam sini, orang sana nak ikut sini sebab sana depan imam. Kena letak imam depan rumah tu. Rumah depan. Supaya orang sini boleh ikut sebab pintu tentu. Kan? Dia menyambung. Kalau 2 bangunan. Ataupun macam ni lah kedudukan kita punya ni. Imam sini, ada orang makmum belakang, luar. Yang tu pun kena ambil kira kedudukan imam tadi, yang dia datang ke imam tak berpusing badan, sah. Contoh sini bukan sliding door. Ini memang mati. Kan? Jadi imam sayang sini, makmum sayang belah dinding tentu, tak sah. Dia tak boleh sampai ke imam. Lah buat sliding door. Jadi makmum nak kena sembahyang sana, yang luar ikut tu line sliding door tu. Situ baru ke belakang sana baru boleh. Kan? Okey. Yang ketiga, imam berada di dalam masjid dan sebahagian makmum pula berada di luar. Syarat jarak antara tepi dinding, ambil kira pintu masjid, paling dekat dengan makmum. Di antara tepi dinding luar masjid dengan tempat berdiri makmum yang terdekat di luar masjid tak melebihi 150 meter juga. Faham dia sambung-sambung. Ni tak ada orang pun. Ni masjid ni masjid. Tu pintu masjid paling dekat dengan orang sebelah. Pagar pun tak ada pagar. Jarak dia sampai ke pintu ni, ambil kira 150 meter. Kan? Ataupun luar ada, tadilah macam Masjid Haram tadilah. Nak kira, kita tak kira dengan pintu masjid sebab di dataran ada makmum. Ambil kira di antara makmum last dengan makmum kita yang pertama. Jaraknya tak lebih tu. Okey. Yang kelima, makmum hendaklah berniat jemaah atau mengikut imam. Kena sebut makmuman. Muqtadiyan, boleh tak? Muqtadiyan tu bahasa sama lah. Muqtadiyan tu makna mengikut. Muqtadiyan, tapi jarang kita guna nama tu. Kita guna makmum lah, senang.
Melayu kita ikut imam. Ataupun sebut makmum juga Melayu pun. Saja aku sembahyang fardu maghrib makmum kepada Allah Ta'ala. Atau aku sembahyang fardu maghrib mengikut imam kepada Allah Ta'ala. Sah. Okey. Kalau tak sebut makmum tadi, maka tak dapat pahala jemaah. Sah tak sembahyang dia? Sah, tapi sembahyang dia jadi seorang-seorang. Pahala seorang-seorang. Okey. Kecuali sembahyang Jumaat. Sembahyang Jumaat wajib sebut makmum. Kalau tak sebut makmum, tak sah sembahyang Jumaat. Sebab apa? Sebab syarat sah sembahyang Jumaat mesti makmum. Tak boleh sembahyang Jumaat seorang-seorang. Kan? Tak sah sembahyang Jumaat seorang-seorang. Maka kalau dia sembahyang saja aku sembahyang fardu Jumaat kerana Allah Ta'ala, tak sebut perkataan makmum, batal sembahyang dia. Tak sah Jumaat, dia kena buat zuhur lah. Ayalah, masa niat tu lah hati lah. Benda niat ni lah hati. Dia tak sebut, tak terlintas kata jadi makmum. Kan? Kenapa? Kena sebut terlintas jadi makmum tu semasa Allahu Akbar, takbiratul ihram. Kalau dah Fatihah baru teringat, masa takbir dia Allah Akbar saja aku sembahyang fardu Jumaat kerana Ta'ala. Niat hati kan, takat tu je. Dah bismillah, alhamdulillah, baru aku nak jadi makmum. Nak sambung niat tak boleh lah. Kena buat baru. Buat baru. Itu sembahyang Jumaat. Adapun sembahyang fardu, kalau tak sebut makmum pun dia sah sembahyang dia, cuma rugi tak dapat fadilat sembahyang berjemaah. Okey. Disyaratkan niat tersebut berserta dengan berselari serta dengan Allahu Akbar. Bila habis dah akbar, baru nak tambah aku nak jadi makmum. Tak boleh dah. Dah habis dah. Seseorang yang meninggalkan niat mengikut imam, maksudnya tak sebut makmuman tadi ni, tetapi masih mengikut semua perpindahan dan perbuatan imam tersebut, solatnya batal. Jadi kalau dia tak boleh ikut imam, cuma dia buat bagi sama jalan, tak apa. Jangan kata dia nak ikut imam, imam tak rokok, dia tak mau rokok. Padahal dia sembahyang seorang-seorang kan. Boleh batal sembahyang dia. Tapi dia kata memang dia tak rokok lagi sebab dia duduk baca lagi. Kan? Baca qul wallahu ahad, Allahu samad. Imam tak rokok. Imam rokok, dia habis kufuwan ahad, dia rokok sama. Jadi orang tak perasan pun dia sembahyang seorang. Dia bukan ikut imam, tapi memang kebetulan bacaan dia selari, lebih sikit, kurang sikit daripada tu imam. Itu tak apa. Okey. Mana tadi? Batal jika dia ikut menunggu. Dia baca qul huwallahu habis dah. Tapi dia seorang ni. Qul huwallahu ahad, kufuwan ahad. Imam baca surah panjang, alam tarakai ke, alam nashrah ke. Dia tunggu, dia imam tak turun, dia pun tak baca lagi, tunggu. Batal sembahyang dia. Apa nak tunggu itu imam? Sebab dia tak ikut imam pun, dia bukan makmum. Nak cover cara dia, kau tambah surah lain. Bagi sama panjang dengan tu imam. Tu imam alam nashrah, dia pun alam nashrah. Kan? Walau bagaimanapun, jika persamaan perbuatannya secara kebetulan, tu dia kata, kebetulan sahaja tanpa tujuan nak ikut pun, atau dia menunggu imam tersebut tak lama sangat, solatnya tidak batal. Adapun imam tidak wajib berniat mengikut imam. Imam dalam sembahyang apa? Lain pada Jumaat. Sembahyang fardu, imam tak sebut imaman, sah jadi jemaah tu. Sebab tu kadang-kadang kita sembahyang dah seorang-seorang, mai orang tepuk belakang. Sunnahnya, sunat kita niat aku jadi imam masa tu. Sunat je, tak wajib. Kalau dia tak lintas pun jadi imam, tak apa, tetap dapat pahala jemaah. Sebab imam lain. Adapun sembahyang Jumaat, tak boleh. Sembahyang Jumaat wajib kena sebut imam. Solat tak batal. Sekiranya tidak berniat menjadi imam, dia tidaklah mendapat kelebihan tersebut. Itu je. Adapun imam tidak wajib berniat menjadi imam, namun sunat baginya berbuat demikian supaya mendapat kelebihan berjemaah. Dia kata kalau tak niat, tak dapat pahala jemaah. Itu je, sembahyang sah. Okey. Lepas tu dulu ada satu di Masjid Al-Falah, masa saya jadi imam situ. Jadi ada seorang ustazah main nak buat sembahyang hajat. Dia kata dia bagi penerangan sembahyang hajat tak disunatkan berjemaah, tak boleh berjemaah.
Dia kata tak boleh berjemaah, dia kata. Tapi dia kata kita sembahyang ikut saya. Niat jangan sebut jemaah, jangan sebut makmum. Saja aku sembahyang sunat hajat kerana Allah Ta'ala. Tak sebut makmum pun. Tapi bagi ikut saya. Saya tu imam lah, imam perempuan. Imam Ustazah tu ikut. Mana boleh? Kalau tak ikut, tak niat makmum, tak boleh ikut orang. Faham? Dia kena buat sendiri ya. Biar kawan ni dulu, kawan ni kemudian, kawan ni dulu kemudian. Habis tu dia kata sembahyang hajat tak boleh berjemaah. Siapa kata tak boleh jemaah? Tak ada masalah nak jemaah. Sembahyang sunat, dalam sembahyang sunat ada sembahyang sunat yang disunatkan berjemaah, lebih afdal berjemaah. Ada sembahyang sunat yang tak disunatkan berjemaah. Apa saya sebut? Tak disunatkan berjemaah. Bukan bererti tak boleh berjemaah. Buat jemaah boleh, tapi tak dapat pahala jemaah sebab dia sunat tak berjemaah. Contoh, sembahyang sunat berjemaah, contoh apa? Sembahyang sunat tapi digalakkan, dianjurkan berjemaah. Tarawih. Sembahyang tarawih. Dah adalah sembahyang sunat yang sembahyang apa ni? Sembahyang tarawih, sembahyang witir Ramadan. Contohnya. Yang tu sembahyang seorang pun sah tapi tak dapat pahala jemaah. Kalau sembahyang jemaah dapat ekstra gandaan jemaah. Kan? Adapun sembahyang yang tak disunatkan berjemaah, tak disunatkan, tapi kita buat jemaah. Sembahyang duha sunat berjemaah tak? Sembahyang duha tak disunatkan berjemaah. Tapi kita buat jemaah. Sah sembahyang, niat jemaah, niat makmum. Tapi tak dapatlah pahala jemaah ekstra. Kalau sembahyang seorang pun dapat pahala macam tu, sembahyang berjemaah pun dapat pahala macam tu. Cuma selari hajat kita sama. Itu je. Sama. Tak disunatkan berjemaah. Tapi kalau kita buat sah tak? Sah. Tasbih. Tasbih ada disunatkan berjemaah. Tak sunat kan? Tak sunat berjemaah. Sembahyang hajat tak termasuk sunat berjemaah. Sembahyang taubat. Banyak yang tak berjemaah ni lagi banyak. Kan? Jadi tahajud tak disunatkan berjemaah. Tapi Nabi buat jemaah. Kadang-kala Nabi buat berjemaah. Sembahyang malam. Itu termasuk tak sunat berjemaah. Tapi kalau niat berjemaah, tak batal sembahyang, sah, ikutlah imam. Kan? Cuma kalau kawan tu sembahyang seorang hajat dengan kawan ni sembahyang 5 orang hajat, pahala dia sama aje. Sebab dia tak disunatkan berjemaah. Faham tak? Dua-duanya sah. Jadi saya itu pelik dengar, nak tegur tak wani. Bukanlah orang perempuan nak bantah-bantah payah pula. Apa dia kata macam tu. Jadi boleh je niat berjemaah. Sekiranya contoh sembahyang duha, Nabi sembahyang duha berjemaah ada ketika sekali. Banyakkan Nabi buat sendiri. Sunnahnya sembahyang duha sendiri-sendiri. Tapi satu ketika ada seorang tuan rumah panggil, ya Rasulullah, aku nak jemput. Sebab rumah dia jauh dengan Masjid Nabawi. Kalau hujannya, wadi itu penuh air, dia tak boleh nak pergi dah, terputus jalan. Jadi dia minta Nabi mai rumah dia, merasmikan surau di rumah dia. Dia buat sudut sikit surau. Kalau tak boleh pergi, dia sembahyang jemaah kat situ. Kan? Nabi pun datang, baik aku datang. Nabi datang waktu duha, lebih kurang, waktu duha lah. Pukul 9-10 contoh lebih kurang macam tu. Datang. Nabi tanya dia, kat mana kau nak suruh aku sembahyang ni, nak buat surau kat mana? Dia tunjuk penjuru tu. Nabi pun sembahyang. Sayyidina Abu Bakar ikut Nabi. Omar yang mai sekali ikut Nabi. Tuan rumah ikut jadi makmum. Kawan-kawan dia jalan-jalan tengok, oi Nabi sembahyang, dia pun ikut makmum, ikut imam. Sembahyang duha. Ni Nabi tak larang pun, tak kata batal pun. Jadi maksudnya sembahyang yang tak disunatkan berjemaah, kalau kita nak buat jemaah tak ada masalah. Kan? Cuma pahala ekstra jemaah tu je, tak ada lebihnya. Setakat saya ingat ni yang tu lah. Tarawih dengan witir Ramadan. Witir Ramadan sahaja. Adapun witir di luar Ramadan disunatkan sendiri-sendiri. Witir dalam Ramadan lebih utama sunat buat jemaah. Jenazah tak zikir sembahyang sunat. Dia termasuk fardu. Fardu kifayah. Kira kategori fardu lah juga. Bukan fardu 5 waktu. Tapi fardu kifayah. Yang tu memang dianjurkan berjemaah lah. Kita tak katalah sunat kan. Ada lagi tak sembahyang lain yang boleh jemaah? Saya ingat terlintas 2 tu je lah.
Okey, sekiranya tidak berniat tidak mendapat selain yang diniatkan. Hal ini berdasarkan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Kita habiskan tajuk ni. Sungguhnya amalan, segala amalan itu adalah dengan niat. Maksudnya nak nama amalan mesti ada niat. Kalau amalan maksudnya dibayar pahala. Kalau tak dikira amalan macam perbuatan kosong. Tak ada apa. Jadi nak bagi jadi pahala kena ada niat. Contoh kita pergi kedai makan, kan? Nak makan dengan kawan-kawan, ajak jom pergi makan kat kedai. Benda tu wajib ke? Tak wajib, tak haram, tak sunat.